Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Aisyah bin Huda, nombor matrik 056410. Pada hari ini saya akan menerangkan tentang teori penerimaan komunikasi dakwah dalam kalangan pelajar dan pensyarah sebagai dai. Menurut Toto Tasmara, bahawa komunikasi dakwah adalah suatu bentuk komunikasi yang khas di mana seseorang komunikator menyampaikan pesan-pesan yang bersumber atau sesuai dengan ajaran Al-Quran dan Sunnah dengan tujuan agar orang lain dapat berbuat amal soleh sesuai dengan pesan-pesan yang disampaikan. Seorang dai perlu melepasi beberapa peringkat dalam marahil dakwah, antaranya peringkat ta'arif, takwin, tanfiz dan tamkin untuk menjadi dai yang profesional. Selain itu, pensyarah mestilah membina hubungan yang baik dengan pelajar agar proses komunikasi dapat difahami dan membawa kesan positif dalam kalangan pelajar. Akhir sekali ialah para pensyarah boleh menggunakan manhaj atifi dan hissi untuk menyampaikan dakwah kepada para pelajarnya kerana manhaj atifi ini berbentuk pendekatan dakwah yang bersifat lembut, mengandungi nasihat dan penuh emosi supaya para pelajar terkesan dengan dakwah yang disampaikan. Pada peringkat penggunaan media komunikasi dakwah, pensyarah ni perlu memilih media yang paling bersesuaian dengan pelajar, sama ada berbentuk lisan, tulisan, perbuatan atau audio visual. Keperluan pensyarah dalam penggunaan media yang bersesuaian dengan tujuan membolehkan sesuatu mesej tersebut disampaikan dengan tepat, difahami dan mendapat maklum balas. Di sini komunikasi antara pensyarah dan pelajar akan berlaku secara langsung dan tidak langsung. Komunikasi secara langsung ni akan berlaku ketika penyampaian pensyarah di dalam kelas dengan penggunaan media seperti buku teks, manakala komunikasi yang berlaku secara tak langsung di luar kelas dengan perantaraan media yang lebih pantas serta meluas seperti SMS, Facebook, e-learning, WhatsApp dan internet, penulisan artikel dakwah, berita ceramah syarahan kuliah agama dan program-program agama. Keberkesanan terhadap penggunaan media-media ni oleh pensyarah memberi kelangsungan kepada peningkatan kefahaman pelajar terhadap penyampaian tersebut. Saya Siti Nurzuleha binti Nurisan, nombor matrik 056614. Pada peringkat yang ketiga iaitu uslub, dijalankan penilaian pelajar terhadap uslub penyampaian pensyarah. Mula-mula, pelajar akan dinilai sama ada mereka menerima secara positif atau negatif terhadap gaya penyampaian pensyarah. Kemudian, bila pelajar menerima secara negatif, pensyarah perlu meningkatkan kemahiran dan kreativiti mereka supaya dapat mendorong minat pelajar dalam memahami mesej dakwah. Uslub yang digunakan adalah seperti menasihati pelajar tentang perkara-perkara kebaikan, mendorong pelajar dan motivasi dan berbincang tentang hal-hal yang tak difahami. Peringkat yang keempat pula adalah mesej. Di sini, jalinan komunikasi bertujuan untuk menjalin hubungan yang baik dan memenuhi fungsi seseorang. Jadi, kemampuan pelajar dalam memahami mesej yang disampaikan oleh dai iaitu pensyarah mendorong penerimaan yang positif terhadap mesej dakwah yang dibawa. Mesej yang berkesan memiliki gambaran yang jelas, ayat yang tepat, bahasa yang difahami, ringkas, padat dan lengkap. Melihat kepada situasi ini, pensyarah perlu lebih kreatif dan inovatif dalam penyampaian seperti penggunaan bahasa yang mudah difahami, instrumen pengajaran yang menarik minat dan kepelbagaian dalam penyampaian. Baiklah, sahabat saya akan menyambung peringkat yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Aina Berliha binti Muhammad Yusof, nombor matrik 056625. Baik. Poin seterusnya bagi teori penerimaan komunikasi dakwah dalam kalangan pelajar adalah halangan. Dalam pada pensyarah menyampaikan pelajaran ataupun dakwah kepada pelajar, mesti mereka akan menghadapi halangan sama ada bagi pihak pensyarah maupun pelajar. Jadi halangan dalam komunikasi merupakan satu punca kegagalan penerimaan sesuatu mesej dengan baik. Terdapat dua faktor iaitu faktor dalaman dan juga faktor luaran. Antara faktor halangan luaran ialah tulisan pensyarah yang kurang jelas, kebisingan di dalam kelas ataupun sikap pensyarah yang kurang
persediaan terhadap topik ataupun dakwah yang disampaikan. Manakala faktor dalaman pula adalah melibatkan emosi pelajar yang mana sama ada mereka sendiri kurang tumpuan ataupun tidak minat dengan pelajaran yang disampaikan ataupun mengantuk maupun terdapat persepsi negatif terhadap pensyarah itu sendiri. Jadi hasil penilaian pelajar pada peringkat ini bukan sahaja memberi peluang kepada pensyarah untuk meningkatkan potensi diri malah kepada pelajar itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Hajar binti Husni, nombor matrik 056987. Penerangan pada video saya adalah maklum balas pada umum. Peringkat yang terakhir merupakan penilaian maklum balas pelajar iaitu impak terhadap penyampaian pensyarah. Maklum balas berlaku dalam pelbagai bentuk seperti minut muka dan perlakuan yang akhirnya membawa kepada pengakuan, pertanyaan dan tingkah laku. Penerimaan pelajar terhadap komunikasi dakwah pensyarah memberi impak positif terhadap sikap dan tingkah laku pelajar seperti berakhlak, mendekatkan diri kepada Allah, rajin beribadat, menjauhi maksiat dan berpengetahuan agama semakin bertambah. Hasil penilaian di peringkat ini amat penting kerana dapat memberi gambaran secara keseluruhan penerimaan komunikasi dakwah terhadap pelajar. Kesimpulan yang terdapat pada tajuk ini, komunikasi merupakan interaksi sosial yang menghubungkan manusia dengan manusia, manusia dengan Allah SWT dan manusia dengan alam bertunjangkan prinsip dan etika yang telah ditentukan. Komunikasi dakwah adalah bertujuan untuk mengajak manusia ke arah amar ma'ruf nahi munkar di samping menjalankan tanggungjawab seorang Muslim yang terhadap agama. Para da'i yang jujur akan sentiasa mengangkat syiar yang terang dan jelas berslogankan dakwah dan pendidikan. Berdakwah untuk diri sendiri dan menyampaikan pada orang lain bermatlamat dapat menghilangkan kekaburan dalam masyarakat. Keberkesanan sesuatu dakwah adalah penting dalam usaha memperbaiki masyarakat, menghilangkan faktor-faktor kerosakan dan kehancuran yang berada di antaranya. Wallahu a'lam. Itulah sedikit ringkasan video daripada kumpulan kami.